Selamat datang ke KWK Accounting, saya Kalai. Ini adalah satu sesi pengajaran yang panjang tetapi penting. Ini adalah kerana soalan-soalan peperiksaan berkaitan dengan kos bahan bertumpukan kepada bahagian ini. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan kaedah pengurusan inventory secara tradisi, khususnya pengiraan kuantiti pesanan ekonomi bagi meminimumkan jumlah kos pesanan dan penyimpanan tahunan. Seperti yang dikatakan sebelum ini, inventory bahan mentah adalah satu aset yang penting. Ia perlu dikawal supaya perniagaan boleh mengurangkan kos dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Proses kawalan inventory ini terdiri daripada 1. Memastikan tahap inventory bahan adalah pada satu tahap yang optimal. Tidak tinggi, tidak rendah. Terlalu tinggi berarti modal perniagaan terikat dalam inventory dan pada masa yang sama memerlukan kos penyimpanan yang tinggi. Terlalu rendah boleh mewujudkan risiko stock out. Tiada inventory untuk proses pengeluaran, berlaku banyak masa terbiar. Yang kedua, mengenal pasti semua kos pesanan dan kos penyimpanan supaya kuantiti pesanan ekonomi dan titik pesanan semula dapat dikirakan. Dan yang ketiga, menyimpan rekod yang lengkap supaya tahap atau nilai inventory boleh ditentukan dengan tepat, kos produk dan kos jualan boleh dikirakan dengan betul. Dalam slide ini, saya akan menerangkan konsep kuantiti pesanan ekonomi atau secara singkatannya KPE. KPE adalah satu kaedah yang digunakan dalam sistem pengurusan inventory secara tradisi. Kos pengurusan inventory melibatkan kos pesanan dan kos penyimpanan. Kaedah KPE bertujuan untuk meminimumkan jumlah kos pesanan dan penyimpanan setahun. Maka, KPE merujuk kepada kuantiti pesanan optimum bagi sesuatu item inventory kerana pada tahap kuantiti pesanan ini, jumlah kos pesanan dan kos penyimpanan adalah pada tahap yang terendah sekali. Anda juga akan mendapati bahawa pada tahap KPE, jumlah kos pesanan setahun adalah sama dengan jumlah kos penyimpanan setahun. Sebelum kita belajar mengirakan KPE, mari kita fahamkan maksud kos pesanan dan kos penyimpanan terdahulu. Kos pesanan merujuk kepada semua kos yang terlibat dalam aktiviti pembelian dan penerimaan sesuatu item inventory. Kos pesanan ini dinyatakan sebagai kos bagi setiap pesanan. Kos pesanan bukanlah sebahagian daripada kos pengeluaran. Ia dianggap sebagai kos tempoh. Kos-kos yang akan dikategorikan di bawah kos pesanan adalah kos mencari, pembekal, kos penyediaan dokumen, kos pengangkutan, kos penerimaan dan kos pemeriksaan bahan, kos pemprosesan invoice, kos mempercepatkan pesanan dan sebagainya. Kos penyimpanan pula merujuk kepada kos memegang setiap unit inventory setahun. Kebanyakan daripada kos penyimpanan adalah kos tempoh jabatan stor. Contoh kos penyimpanan adalah sewa gudang, kos penyelenggaraan inventory, kos insurans, kos kerosakan dan keusangan, kos kecurian, kos melepas bagi modal terikat dan sebagainya. Kos melepas bagi modal terikat adalah satu kos implisit, tidak diambil kira dalam rekod perakaunan. Mari kita belajar untuk mengirakan jumlah kos pesanan terdahulu. Kos pesanan selalunya dinyatakan sebagai kos bagi satu pesanan. Maka untuk mendapatkan jumlah kos pesanan, bilangan pesanan dalam setahun akan didarab dengan kos pesanan bagi satu pesanan. Bagaimana mendapatkan bilangan pesanan dalam setahun? Unit permintaan setahun akan dibahagikan dengan kuantiti setiap pesanan. Dengan kefahaman ini, kita boleh dapatkan rumus jumlah kos pesanan iaitu permintaan
D dibagi dengan kuantiti pesanan OQ, ordering quantity. Ini adalah bersamaan dengan bilangan pesanan. Kemudian, bilangan pesanan ini didarab dengan kos pesanan O. Untuk mencari jumlah kos pesanan pada tahap KPE, kita perlu membagikan permintaan dengan KPE dan selepas itu didarab dengan O, iaitu kos pesanan. Maka, jumlah kos pesanan pada tahap KPE adalah bersamaan dengan D dibagi dengan KPE didarab dengan O. Sekarang, mari kita lihat cara untuk mengirakan jumlah kos penyimpanan. Kos penyimpanan dinyatakan sebagai kos penyimpanan seunit setahun. Jumlah kos penyimpanan adalah bersamaan dengan unit purata dipegang sepanjang tahun didarab dengan kos penyimpanan seunit setahun. Bagaimana unit purata dipegang sepanjang tahun dicari? Kuantiti pesanan iaitu OQ dibagi dengan 2. Maka rumus bagi pengiraan jumlah kos penyimpanan setahun adalah unit purata dipegang sepanjang tahun iaitu OQ dibagi dengan 2 dan didarab dengan kos penyimpanan seunit setahun iaitu C. C sebenarnya merujuk kepada perkataan bahasa Inggeris carrying cost. Pada tahap KPE, jumlah kos penyimpanan setahun akan dikirakan mengikut unit purata berasaskan kepada kuantiti pesanan ekonomi. Maka, rumus jumlah kos penyimpanan pada tahap KPE adalah KPE dibagi dengan 2 darab dengan C. C adalah kos penyimpanan seunit setahun. KPE boleh dikira mengikut jadual atau rumus. Soalan peperiksaan boleh melibatkan kedua-dua cara ini. Mari kita kirakan KPE mengikut kedua-dua cara ini dengan satu contoh. Sebelum itu, anda perlu ingat dua perkara, iaitu pada tahap KPE, jumlah kos pesanan dan kos penyimpanan adalah pada tahap minimum, dan pada tahap KPE juga, jumlah kos pesanan dan jumlah kos penyimpanan adalah sama. Maklumat dalam contoh adalah permintaan iaitu D berjumlah 1,600 unit, kos bagi satu pesanan iaitu O, ordering cost, adalah RM100 bagi setiap pesanan, dan kos penyimpanan seunit setahun iaitu C, carrying cost, adalah RM2 seunit setahun. Jadual ini menunjukkan pengiraan jumlah kos pesanan dan jumlah kos penyimpanan berdasarkan kepada andaian kuantiti pesanan yang berbeza ataupun saiz pesanan yang berbeza. Daripada pengiraan ini, anda akan dapati bahawa pada saiz pesanan 400 unit, jumlah kos pesanan dan jumlah kos penyimpanan adalah sama, iaitu RM400 masing-masing, dan jumlah kos pesanan dan penyimpanan setahun adalah pada tahap yang minimum, iaitu RM800. Maka kuantiti pesanan ekonomi dalam kes ini adalah 400 unit. Daripada maklumat di jadual, khususnya maklumat saiz pesanan, jumlah kos pesanan, jumlah kos penyimpanan, dan jumlah kos, graf KPE boleh dilakarkan. Dalam graf ini, anda dapat lihat bahawa jumlah kos adalah minimum pada tahap KPE dan garisan jumlah kos pesanan bersilang dengan garisan jumlah kos penyimpanan. Ini menunjukkan bahawa pada tahap KPE, jumlah kos pesanan adalah sama dengan jumlah kos penyimpanan. Rumus KPE diperoleh daripada perhubungan antara jumlah kos pesanan dan jumlah kos penyimpanan yang sama pada tahap KPE. Dalam slide sebelum ini, saya telah terangkan rumus bagi jumlah kos pesanan dan jumlah kos penyimpanan pada tahap KPE. Jadi, rumus KPE adalah punca kuasa 2 bagi 2 darab dengan permintaan darab dengan kos pesanan bagi satu pesanan dibagi dengan kos penyimpanan seunit setahun. Secara singkatannya, KPE bersamaan dengan
square root of 2 DO divided by C. Dengan menggunakan contoh yang sama dengan kaedah pengiraan KPI mengikut jadual, iaitu permintaan D sama dengan 1,600 unit, kos pesanan bagi satu pesanan ialah RM100 dan kos penyimpanan seunit bagi setahun ialah RM2. KPI dengan kaedah rumus juga akan memberi jawapan yang sama, iaitu 400 unit. Dan pada tahap ini, jumlah kos pesanan adalah sama dengan jumlah kos penyimpanan. Pengiraannya ditunjukkan dalam slide ini. Slide ini menerangkan mengenai konsep titik pesanan semula dan bagaimana untuk mengirakannya. Kita telah belajar mengirakan kuantiti yang perlu dipesan, iaitu KPI. Bilakah kuantiti ini perlu dipesan? Ini perlu dikira kerana unit yang dipesan tidak sampai serta-merta. Kita perlu tunggu. Jadi bagi tempoh menunggu itu, kita mesti mempunyai inventory bahan yang secukupnya untuk proses pengeluaran. Maka penggunaan dalam satu tempoh dan tempoh masa menunggu akan mempengaruhi titik pesanan semula. Titik pesanan semula merujuk kepada tahap kuantiti inventory di mana pesanan perlu dibuat. Kuantiti yang dipesan adalah kuantiti pesanan ekonomi. Cara untuk mengirakan titik pesanan semula adalah penggunaan dalam satu tempoh didarab dengan tempoh masa menunggu. Cara mengira unit penggunaan adalah unit permintaan dibagi dengan tempoh. Tempoh di sini adalah mengikut ukuran tempoh masa menunggu. Jika tempoh masa menunggu adalah dalam hari, penggunaan akan dikirakan unit penggunaan sehari. Jika tempoh masa adalah dalam minggu, penggunaan pun dikirakan unit penggunaan seminggu dan sebagainya. Contoh dalam slide ini menunjukkan bahawa unit penggunaan seminggu adalah 1,600 kg seminggu. Pengiraan dibuat mengikut minggu kerana tempoh masa telah diberikan dalam ukuran minggu. Maka titik pesanan semula adalah unit penggunaan darab dengan tempoh masa menunggu. Jawapannya adalah 1,600 kg. Ini adalah graf titik pesanan semula. KPI adalah pada tahap 2,000 kg dan titik pesanan semula adalah pada tahap 1,600 kg. Pesanan kuantiti KPI akan dibuat apabila inventory bahan jatuh kepada 1,600 kg. Daripada tarikh titik pesanan semula sehingga tarikh bahan sampai adalah 1 minggu, iaitu tempoh masa menunggu. Proses pesanan dan penerimaan kuantiti KPI ini akan berterusan sepanjang tahun. Kekerapan pesanan adalah sama dengan istilah bilangan pesanan yang saya telah terangkan dalam slide mengenai pengiraan KPI. Kekerapan pesanan merujuk kepada berapa kali pesanan dibuat dalam setahun. Cara pengiraannya adalah permintaan setahun dibagi dengan kuantiti pesanan. Rumusnya dibagi dengan OQ. D itu demand, OQ itu adalah ordering quantity. Jika kekerapan pesanan dikira untuk tahap KPI, maka rumusnya adalah D dibagi dengan KPI. Contoh dalam slide ini telah mengirakan kekerapan pesanan pada tahap kuantiti pesanan 5,000 kg. Ini bukan KPI. Dan pada kuantiti pesanan KPI iaitu 2,000 kg. Dalam kes bukan kuantiti pesanan KPI, jawapannya adalah 16 kali. Dan pada tahap kuantiti pesanan KPI, kekerapan pesanan adalah 40 kali. Slide ini menerangkan konsep stok keselamatan dan cara mengirakannya. Stok keselamatan adalah stok penimbal, buffer, yang dipegang untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak dijangka. Contoh situasi ini adalah seperti permintaan bertambah, masa menunggu yang lebih lama daripada sepatutnya, kuantiti yang dibekalkan kurang, terlalu banyak kerosakan dan
dalam proses pengeluaran dan sebagainya. Situasi-situasi begini akan merugikan peniagaan. Maka peniagaan menyediakan stok keselamatan untuk menghadapi situasi sebaik yang boleh. Cara pengiraan stok keselamatan adalah unit penggunaan maksimum dalam satu tempoh ditolak dengan unit penggunaan purata dalam tempoh yang sama, didarab dengan tempoh masa menunggu. Unit penggunaan maksimum akan diberikan dan cara pengiraan unit penggunaan purata adalah sama seperti pengiraan unit penggunaan dalam pengiraan titik pesanan semula. Rumus bagi titik pesanan semula dengan stok keselamatan adalah titik pesanan semula yang telah dikirakan terdahulu dicampur dengan stok keselamatan. Contoh dalam slide ini menunjukkan stok keselamatan sebanyak 200 kg yang diperoleh daripada unit penggunaan maksimum 1,800 kg ditolak unit penggunaan purata 1,600 kg. Dan titik pesanan semula dengan stok keselamatan adalah 1,800 kg, iaitu titik pesanan semula 1,600 kg campur dengan stok keselamatan 200 kg. Kos stok keselamatan juga boleh difaktorkan dengan cara lain apabila unit penggunaan maksimum dan minimum serta tempoh masa menunggu maksimum dan minimum diketahui. Saya telah berikan rumus pengiraannya dalam nota saya. Nota saya di laman web www.kwkaccounting.com memberikan contoh komprehensif berkaitan dengan KPE. Fahamkan dan buat latihan-latihan yang diberikan untuk mengetahui konsep ini dengan baik. Sekian, terima kasih.